Puji nama Tuhan karena pada pagi hari ini kita dapat kembali beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. 我们值得感谢赞美主，因为我们今天还可以来聚会。 Terlebih Bapak Ibu kalau kita melihat ada lilin di depan ini. 特别是我们今天看到我们前面有一根蜡烛， menandakan bahwa kita sudah memasuki Advent pertama Bapak Ibu. 这就表示我们已经进到了第一个的取代礼拜， yaitu masa penantian akan kedatangan atau kelahiran Kristus Tuhan. 就是我们取代我们救主的到来。 Biarlah di masa Advent pertama ini 但愿我们这个礼拜的取代 boleh semakin membakar kita di dalam memuji Tuhan dan melayani Tuhan. 能够激发我们更荣耀他，更能够称赞他。 Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan 弟兄姐妹们，我今天早上要分享主的话语， yang terambil di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. 取自以赛亚书第5节。 Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Karena ini merupakan ayat yang singkat, jadi saya mengajak kita semua untuk boleh membacanya bersama-sama. 因为这是个很特别的经文，我希望大家能够跟我一起念。 Pertama di dalam bahasa Indonesia ya. 我们先用印尼文的念。 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 以赛亚书第9章第6节，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他名称为奇妙执事，全能的神，永在的父，和平的君。 Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, membaca dan bahkan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. 我们能够听到、能够醒出道的人是有福的。 Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kalau saya mengatakan bahwa hidup ini penuh dengan pilihan, kita pasti setuju. 弟兄姐妹们，如果我说这个生活，我们的生活充满了选择，我相信大家都会同意。 Dari bangun pagi, ada banyak sekali pilihan-pilihan yang diperhadapkan dengan kita. 从我们早上起床都会有很多选择。 Misalkan, 比如说， ketika kita bangun pagi kita diperhadapkan dengan pilihan, apakah ingin buka handphone langsung atau baca Alkitab? 比如说我们早起来，我们有一个选择，我们要先看经文，还是先看我们的手机？ Kalau ini ditanyakan kepada kita, apa jawaban kita Bapak Ibu? 如果我问弟兄姐妹们，你们的答案将会如何？ Apakah kita bangun pagi, aduh aku mau lihat dulu nih notif HP-ku, aku mau lihat nih ada apa di Instagram-ku dan lain sebagainya. 是不是我们会说，我先要看我的手机，有什么信息，有什么微信发给我？ Atau ketika bangun pagi mau buka Alkitab, mau saat teduh dulu sama Tuhan. 或者我们起床，我们先要读经经，我们要默想神的话。 Kalau boleh jujur, banyak dari antara kita yang pasti memilih untuk ya cek HP dulu lah. 老实的说，可能有很多会说，我希望先查一下我的手机， Sekedar lihat ada apa hari ini. 只是简单的看一下有什么信息。 Atau ketika kita melakukan aktivitas kita di rumah. 或者我们先做其他的事， Kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. 我们有很多的选择。 Apakah harus nyuci dulu? 我们是不是要先洗手？ Atau harus masak dulu? 我们是不是要先做饭？ Atau memilih untuk ya sudahlah aku tidur saja dulu. 或者一些说我再睡觉吧。 Bapak Ibu, ini menggambarkan banyak sekali pilihan yang diperhadapkan dalam hidup kita dari bangun pagi hingga kita tidur di malam hari. 这是一个表达我们从早上起床到现在有很多我们要面对的选择。 Namun pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana ketika pilihan-pilihan yang diperhadapkan di hadapan kita merupakan pilihan yang sangat mempengaruhi hidup kita dan orang lain. 但是我们所面对的选择，这些选择会影响我们，有哪一些会影响我们的生活？
Apakah kita mempertimbangkan hal ini dengan matang? 我们是不是曾经有自省过， Atau kita sembarangan saja? 或者我们就简单的这样过去？ Mungkin sebagian dari kita mengatakan, iya saya mempertimbangkannya dengan matang. 有些人会说，是我曾经考虑过。 Oke, kalau kita mempertimbangkan dengan matang, bahkan kita sampai meminta kepada seseorang untuk menolong kita di dalam mempertimbangkan hal itu. 或者我们在选择、在参考的时候，我们会依据别人的意见。 Seseorang yang dapat kita andalkan, seseorang yang kita pandang, wah dia bijak sekali. 有些我们依靠的人，我们希望他能够作为我们的支持。 Namun, apa jadinya Bapak Ibu? 但是有何事会发生？ Ketika pertimbangan yang justru diberikan kepada kita atau nasihat yang kita terima itu 如果他们给到我们的那个答案， malah membawa kita pada pilihan yang salah. 造成我们一个错误的选择， Bukankah ini sangat-sangat akan berakibat fatal Bapak Ibu? 不是这个也是很大的风险吗？ Ketika justru kita dibawa atau diarahkan pada pilihan yang salah. 如果我们被导致了一个错误的选择， Ini akan mengakibatkan sesuatu yang fatal sekali dalam hidup kita. 这会造成我们生命中的一个很糟糕的一个下场。 Seperti halnya yang dialami oleh raja dari Yehuda yang menjadi latar belakang dari kisah Alkitab pada pagi hari ini. 就像我们今天所看到的一个有大王，作为今天圣经里所记载的。 Raja ini bernama Ahaz. 这个国王叫做阿哈斯国王。 Suatu kali Yehuda berada di tengah-tengah ketakutan yang begitu besar. 有一次，有大人在一个很惧怕的情况中， Yehuda diancam oleh dua bangsa di utara, 有两个大国侵略犹大王， yaitu kerajaan Aram dan Israel Utara. 就是阿兰王，还有个北方的王。 Di tengah-tengah ketakutan yang begitu besar, 在他惧怕中的时候， karena mereka tengah diancam oleh dua bangsa di utara, 因为有两个大国在威胁他们， Raja Ahaz justru melakukan kesalahan besar. 阿哈斯王他做了一个很大的错事。 Bukannya dia mendengarkan nasihat dari Tuhan melalui Nabi Yesaya, 他不是听从以赛亚的话，经过神的指导， tetapi justru berharap pada Asyur. 但是他希望亚述国。 Bapak Ibu, hal ini mengakibatkan suatu akibat yang sangat fatal sekali. 制造成一个很大的错误。 Akibatnya sangat fatal sekali Bapak Ibu. Allah akhirnya memalingkan wajahnya dari Yehuda. 造成神把他的脸别开了， Sehingga mereka berada di dalam kehidupan yang sangat penuh kesuraman. 造成他们生活在一个很糟糕的状况中。 Ironis sekali bukan? 这是一个很憋屈的事情。 Tidak hanya Raja Ahaz. 不单是阿哈斯王， Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-18, 我们再看我们的离后记第18章， kita juga akan menemukan Raja Israel 我们也看到一个犹大王， yang pada saat itu terjebak pada pilihan yang salah. 当时他也做了一个错误的选择。 Ketika pada saat itu dia tengah bingung apakah dia akan maju berperang atau tidak, 当时他很以为要前进还是坚持。 Raja Yosafat tanya ke dia, apakah ada nabi yang bisa menolong kita untuk memberikan kita nasihat? Apakah kamu akan maju atau tidak? 当时他没有问是不是有个先知能够指导我们要前进战争，还是我们坚持。 Raja Israel jawab, oh ada, Mika, saya akan panggilkan dia. 犹大王说有一个米克先知，我叫他就请他过来。
ketika Mikha dipanggil dan dia menyampaikan nasihat kepada Raja Israel. 当米迦先知来到，他告诉以色列王的时候， Raja Israel bukannya mendengarkan dia, 犹大王不是听从他， tetapi Raja Israel malah mendengarkan nasihat Zedekia. 但是以色列王他反且听从耶利家的 yang padahal di dalam mulut Zedekia itu telah diberikan roh penyesat oleh Tuhan. 其实耶利家的头中有个导致他们离开神的， Sehingga apa? Berakibat sangat fatal. 所以造成一个很悲哀的下场。 Dia Raja Israel akhirnya meninggal atau mati di dalam pertempuran itu. 造成以色列人死亡在战场中。 Bapak Ibu, ketika saya menceritakan dua kisah daripada raja di dalam Alkitab ini, 当我讲述两个国王记在圣经上的时候， bukankah ini menjadi suatu pembelajaran besar bagi setiap kita? 这不是成为我们一个教训吗？ Tetapi kalau boleh jujur Bapak Ibu, 但是我如果可以审视的说， berapa banyak di dalam hidup ini 我们当中也有多少个人， kita pun sering terjebak pada pilihan-pilihan yang salah. 我们有很多次也会面对错误的选择。 Kita terjebak pada pilihan yang salah karena mendengarkan penasihat yang salah pula. 我们多处会听从别人不是一个真实义人的话语， Sehingga itu berakibat sangat fatal dalam hidup kita. 造成我们的生命中有很悲哀的下场。 Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini ada banyak sekali yang kita alami yang membuat kita terjebak di dalam pilihan. 弟兄姐妹们，在我们的生活中有很多选择会让我们迷失， Terjebak di dalam pilihan yang salah. 我们堕落在一个错误的选择中。 Beberapa waktu lalu ketika saya pernah naik Grab car, 多之前我做Grab 吃的时候， driver saya kebetulan adalah perempuan Bapak Ibu. 那个司机是一个妇女， Seorang wanita yang masih sangat muda. 还是一个很年轻的妇女。 Ketika saya menuju CP pada saat itu, dia menyetir saya, 当时候她载着我走， menyetir mobil maksud saya Bapak Ibu. 但是她是驾驶汽车。 Dia bercerita tentang kisah hidupnya. 她跟我说， Dia menceritakan tentang perceraian yang ia alami dengan suaminya. 她跟我分享她跟她丈夫离婚的事。 Sebelum ia bercerai, beberapa kali ia menemukan suaminya berselingkuh. 她说离婚前她发现她的丈夫有多次出轨， 1-2 kali ia maafkan. 1-2次她原谅他， Tetapi untuk yang kesekian kalinya dia tidak bisa memberi maaf. 在接下去的多次的时候，她就不能够原谅他了。 Dia marah kepada suaminya. 她骂她的丈夫， Dan akhirnya mereka berantem hebat. 后来呢，造成他们挣扎得很厉害。 Di tengah-tengah hatinya yang sangat kacau itu, 在他们混乱中， dia memilih untuk datang ke mertuanya. 结果他选择去到他的岳母那边。 Dia datang ke mertuanya dan menanyakan nasihat bagaimana ia harus memperlakukan suaminya. 他去他婆婆那边，问他婆婆，她要如何来面对她的丈夫。 Mertuanya memberikan nasihat, udah kamu sabar aja, bertahan aja. 她的婆婆说：“你要忍耐，你要还是坚持吧。” Tetapi dia nggak terima dengan nasihat dari mertuanya. 但是她不接受她婆婆的意见。 Besoknya dia datang ke sahabatnya. 明天她就去到她朋友的地方。 Dia berharap mendapatkan satu jawaban yang bisa mendukung dia. 她希望能够得到一个能够支持她的意见。 Ternyata tepat sekali sahabatnya menasehati dia untuk bercerai dengan suaminya. 结果真的，她的朋友就提议她，叫她跟她丈夫离婚。 Dengan iming-iming, nanti kalau kamu udah cerai, hidupmu akan lebih enak.
他的朋友告诉他，如果你离婚后，你的生活会更好， Kamu akan mendapat pasangan yang lebih baik. 你会接受到更好的待遇， Dan iming-iming lainnya. 还有很多诱惑。 Akhirnya dia berpikir, wah pas sekali ini berarti keputusan yang terbaik adalah bercerai. 结果他说这真的很对的，就是他想要的。 Tetapi Bapak Ibu yang sangat menarik ketika dia bercerita, 但是有这样很照的，当他在讲故事的过程， saya melihat ada satu perasaan penyesalan dalam dirinya. 我看到其实在他内中有一个很后悔的想法。 Dengan satu kalimat yang ia ucapkan. 有一句话他说， Kalau saja saya tidak mendengarkan sahabat saya waktu itu, 如果我当时没有听我朋友的话， saya tidak akan bercerai dan tidak akan hidup seperti ini. 我不会离婚，也不会像现在这样的生活。 Semua tidak seindah seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya. 他所面对的不像他朋友所说的。 Ada satu kisah lagi Bapak Ibu. 还有一个故事， Ketika teman saya dalam keadaan sakit, 当我朋友在患病的时候， suatu hari dia telepon saya. 有一天他打电话给我， Dia telepon saya, aduh Lady hari ini saya sakit udah 2 minggu nih. 他说Lady 总统，我已经生病了2个礼拜， Aku harus gimana ya? Aku harus ke rumah sakit atau aku diam di rumah aja istirahat? 我该如何呢？我要去医院还是待在家里？ Ya dengan cepat saya jawab, udah kamu ke rumah sakit aja daripada buang-buang waktu nanti makin parah sakitnya. 我当时就说你去医院吧，不要耽误时间，赶快去治疗。 Dia jawab, oke. 他说好， Tetapi beberapa bulan setelah itu, 但是几个月过去， dia kembali telepon saya. 他再打电话给我， Dia merintih kesakitan. 他在那边隐隐的动。 Saya tanya, loh kamu kenapa? Bukannya udah ke rumah sakit? 我问他有什么事？你不是去医院了吗？ Ternyata ketika selesai mendengar nasihat saya, dia mendengarkan nasihat orang lain. 我才发现到，听了我的话的时候，他又听别人的话， Dan dia lebih memilih untuk mengikuti nasihat dari teman yang lain. 他选择更相信其他的朋友。 Teman yang lain ngomong gini ke dia, 其他的朋友跟他这样说： udah ngapain kamu ke rumah sakit, ini lagi corona, mending kamu di rumah aja istirahat. 他说你为何要去医院？还是待在家里吧，在家里休息。 Nanti kamu di COVID-kan loh. 你去医院的话，可能他们会 Nanti kamu bayar mahal loh. 你要付很多钱，他们会把你当成是新冠肺炎的患者。 Akhirnya dia memilih untuk di rumah saja. 结果他就待在家里。 Tetapi akhirnya akibatnya sangat fatal sekali. 但是后来还有很糟糕的下场。 Karena mendengarkan nasihat yang salah, 他听了错误的意见， dia akhirnya mengalami penyakit yang lebih parah. 后来他的病成为了更严重， Dan akhirnya mengeluarkan biaya lebih banyak. 后来他要付出之支会更大。 Lagi-lagi ada satu kalimat menarik yang saya temukan ketika teman saya ini ngomong ke saya. 有一件很吸引我的话语，我听到在他跟我说的时候， Kalau saja saya dengar nasihat kamu waktu itu, Lady. Lady， 如果我当时听你的意见， Pasti saya nggak akan seperti ini sekarang. 我一定不会像今天的落场， Saya nggak akan habis-habisan saat ini, nggak. 我不会花尽， Mungkin bahkan saya sudah tertangani dengan baik. 可能我已经预全了。 Dia akhirnya menyesal sekali. 后来他很后悔。 Bapak Ibu yang terkasih, 弟兄姐妹们， di dalam hidup ini 在我们的生活中， sering sekali kita terjebak pada pilihan-pilihan yang salah. 我们会走错很多错误的选择。 Dan berdasarkan kisah ini, 我们按照刚才说的故事， satu hal yang kita yakini, 我们有一件事，我们值得我们注意， bahwa penasihat yang benar akan mengarahkan kita pada pilihan yang benar. 对的意见会把我们领到一个正确的选择。 Tetapi penasihat yang salah
akan mengarahkan kita pada pilihan yang salah pula. 但是错误的意见会把我们带到一个错误的选择。 Yang menjadi pertanyaannya pada saat ini, 值得我们疑问的是， lantas siapa Bapak Ibu pribadi yang dapat benar-benar kita andalkan dan kita percaya menjadi penasehat yang benar dalam hidup kita? 那后来我们要问，谁值得我们依靠、我们相信作为我们的指导者？ Kalau orang-orang di sekitar kita terbatas, 如果我们周围的人就有限制， lalu siapa yang dapat kita andalkan? 我要依靠谁呢？ Kita akan melihat sama-sama di dalam teks firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. 我们一起来看我们今天所读的经文。 Pribadi yang dapat kita andalkan hanyalah Mesias, Sang Penasihat Ajaib. 值得我们依靠的就是我们的弥赛亚，我们的救主。 Hanyalah Mesias Sang Penasehat Ajaib yang dapat kita andalkan sebagai penasehat yang benar di dalam hidup kita. 只有那个弥赛亚全权的神能够成为我们依靠、我们信赖的人。 Bapak Ibu, pada saat itu Yehuda berada di tengah-tengah masa yang sangat suram. 当时耶户的犹大先知他在一个很困难的状况中， Allah memalingkan wajah daripada mereka. 神已经把脸别开他们。 Bahkan kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 8 ayat 19 hingga 22, 但是特别是我们看以赛亚书前面的经文， di sana dikatakan saat itu hanya ada kesuraman, kesesakan dan kegelapan yang mereka alami. 那边提到那里只有很多的困难、很多的黑暗，还有很多的挣扎。 Bahkan ayat ini menggambarkan bahwa kehidupan mereka saat itu seperti kehidupan orang mati. 甚至那时候会描写到他们的生活犹如死人的生活， Tidak ada harapan, 没有盼望， tidak ada terang, 也没有光亮， dan bahkan sampai-sampai mereka mengutuk rajanya dan Tuhannya. 甚至那时候他们救助他们的国王，还有救助神。 Namun di tengah keadaan yang penuh dengan kesuraman ini, 但是在这样绝望的状况中， nubuatan pengharapan disampaikan Yesaya kepada mereka. 有神的预言、神的盼望，经过犹大交代以色列人。 Sebuah nubuatan pengharapan yang merupakan janji pemulihan daripada Allah kepada umatnya. 就是神对他们带领他们保守的预言告诉他们。 Tetapi nubuatan ini tidak serta-merta langsung terjadi saat itu juga. 但是那时候的预言不是当场就实现。 700 tahun setelahnya barulah nubuatan ini tergenapi. 经过700年后，这个预言才实现。 Menariknya Bapak Ibu, 但是值得我们注意的， kalimat yang diungkapkan di dalam pasal 9 ayat yang kelima ini, 在以赛亚书第9章第6节所说的预言， sebab seorang anak telah lahir untuk kita, 因有一遗骸为我们而生， seorang putera telah diberikan untuk kita. 有一子赐给我们。 Ini menggambarkan tentang kasih Allah yang begitu besar. 这就是代表神对我们如何大的爱。 Sekalipun Allah sudah memalingkan wajahnya daripada umatnya Yehuda pada saat itu, 就是神已经对他们翻脸了。 sekalipun Allah murka kepada mereka pada saat itu, 就是神对他们很愤怒， tetapi Dia tetap Allah yang penuh dengan kasih. 但是他还是一个充满爱的神。 Di dalam kasih-Nya Dia memberikan pengharapan sejati bagi umatnya. 在他爱中，他给到他子民一个很大的爱， yaitu dengan hadirnya Kristus Sang Penasihat Ajaib. 就是基督一个奇妙的启示，他赐给我们。 Pertanyaannya Bapak Ibu, 值得我们疑问： mengapa harus menggunakan istilah penasehat ajaib di sini? 为什么神要用奇妙的启示这个表达？ Mengapa ya saya nggak pakai istilah lain, pengkhotbah atau apapun yang lain? 为什么犹大那时候不说是传道或者其他的表达？
Karena ternyata Bapak Ibu pada saat itu 因为那时候的情况是， mereka berada di dalam konteks kerajaan. Konteks kerajaan. 那时候他们一个在国王的惊炸中。 Kalau di dalam kerajaan pasti butuh penasehat ya. 在国王的这个王宫里会有很多的专家。 Bahkan penasehat itu memiliki suatu dudukan yang atau jabatan yang sangat penting di dalam kerajaan. 只是那些专家他们有一个很特别的地位。 Kontribusinya itu sangat diperlukan di dalam sebuah kerajaan. 因为他们的意见在国王的皇宫中是他们很重要的。 Sebab itulah digunakan istilah penasehat di sini. 所以那时候他们需要的一个就是执事。 Karena sangat dekat dengan kehidupan daripada umatnya pada saat itu. 因为这个跟神的子民的生活是很密切的关系。 Nah, Bapak Ibu yang terkasih, 弟兄姐妹们， kira-kira penasehat yang dimaksud di sini seperti apa? 我们所讲这里的执事到底是怎么样的执事？ Kita akan coba lihat satu persatu. 我们再看。 Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, 当我们看它的原来的经文里， penasehat atau di dalam NIV disebut Wonderful Counselor, 在它的经文这此事之所以一个奇妙的事， merupakan sebuah sebutan khusus yang diberikan kepada Kristus pada saat itu. 是一个很特别的名称给了基督。 Tetapi nggak berarti Kristus betul-betul dipanggil sebagai penasehat ajaib. 就是代表基督是其实是真正被神召唤作为一个奇妙的执事。 Dalam bahasa Ibraninya disebut sebagai Yoetz, 在希伯来文叫做 Yoes， orang yang memberi nasihat. 就是给到炽烈的人。 Dan ajaib 还有一个奇妙， disebut sebagai Pelek, 就是奇妙的执事。 yang menekankan kecakapannya yang penuh dengan bijaksana melakukan pemerintahan yang telah diberikan di atas bahunya. 就是一个充满智慧来实行神所给他的权柄， yaitu membawa keadilan dan juga damai kelegaan yang kekal bagi umatnya. 就是带和平 Jadi 和 Bapak Ibu, 君王在他的子民中。 jadi Bapak Ibu bisa kita tahu bahwa istilah penasehat ajaib ini 所以我们知道这个奇妙执事的意思是， disimpulkan sebagai pribadi yang dapat memberikan nasihat, pertimbangan, arahan yang penuh dengan hikmat Allah. 就是一个能够真正能够给我们盼望、给我们指导的人。 Mengapa bisa dikatakan penuh dengan hikmat Allah? 为什么我们说他充满神的智慧？ Karena roh Tuhan ada padanya. 因为神的灵在他里面。 Di dalam Yesaya 11 ayat 2 yang tadi sudah kita baca, 在以赛亚书第11章第2节，我们刚才看的经文， di sana disinggung tentang kalimat roh Tuhan ada padanya. 在那边说到神的灵在他身上， Yang berarti melekat secara permanen di dalam Kristus. 就是神的灵会一致在基督的身上， Yaitu roh hikmat, 就是智慧的灵， roh pengertian, 一个充满明白的灵， roh nasihat dan keperkasaan, 炽烈和充满能力的灵， dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. 这是敬畏耶和华的灵。 Bahkan ada yang mengatakan Bapak Ibu 甚至有人这样说， bahwa dia adalah the divine wisdom. 他们说他是超过万能的一个炽烈师。 The divine wisdom di sini diartikan sebagai 这里充满超级的炽烈师，这里可以说 perwujudan hikmat Allah yang sempurna, 就是神的智慧能够完全的表达出来， yang melampaui segala hikmat yang ada di dunia ini, 能够超过世上所有的智慧， yang melampaui segala hikmat, bahkan hikmat-hikmat para orang-orang yang ada di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab. 能够超过其他一切的指示一切聪明人在圣经上所记载的。 Dan penasehat ajaib yang disebut di sini the divine wisdom.
这里所说的奇妙的执事是超过万能世界一切智慧的掌管者。 Dia pribadi yang penuh dengan roh Allah yang akan menuntun dan mengarahkan umatnya. 他是一个充满神的灵的一个领导，能够指导他的子民， Di dalam kehendak Allah yang kekal. 能够照在神的旨意。 Jadi penasehat ajaib di sini Bapak Ibu 这里所说的奇妙的执事， melebihi daripada arwah-arwah atau roh-roh peramal yang mungkin diandalkan oleh bangsa Yehuda pada saat itu. 能够超出一代的邪灵，在以色列可能那时候依靠的一些邪灵。 Bapak Ibu yang terkasih, 弟兄姐妹们， menariknya penasehat ajaib di sini 我知道我们注意的一个奇妙的执事， juga tidak hanya dipahami sebagai pribadi yang dapat mengarahkan, menuntun, dan membimbing umatnya. 他不是一个只能够指导，一个能够给到建议的领导师。 Tetapi lebih dalam penasehat ajaib di sini dapat dipahami sebagai pribadi yang dapat menolong dan menghibur umatnya. 相反的，也是一位能够安慰他们、能够支持他子民的一个领导， Yang dapat dipahami sebagai Roh Kudus. 能够我们可以说是他是圣灵。 Setelah Yesus naik ke sorga, maka Roh Kuduslah yang bersama-sama dengan umatnya. 当他升到天堂的时候，圣灵就降到跟他子民同在。 Jadi kita bisa melihat betapa powerful sekali penasehat ajaib yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya. 我们可以看到神给我们是如何全能大的一个神。 Namanya aja penasehat ajaib. 他的名称是奇妙的执事。 Dia tidak hanya sekedar menjadi pribadi yang dapat mengarahkan, menuntun, dan membimbing umatnya. 他不单能够指导、能够带领他的子民， Tetapi dia juga menjadi penolong dan penghibur bagi umatnya. 他能够作为他子民的安慰者，也是一个带领者。 Jadi sungguh luar biasa sekali ya Bapak Ibu, pengharapan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda di tengah kesuraman mereka saat itu. 我们可以看到神给犹大人那时候的一个很奇妙、很大的盼望。 Dan pengharapan yang sama 同样的盼望， diberikan kepada kita pada pagi hari ini. 神今天早上也是给我们。 Pengharapan ini tentu tidak hanya berlaku kepada bangsa Yehuda, 这些盼望不单单是给犹大人， tetapi kepada setiap kita pada pagi hari ini. 也是给我们今天的每一位。 Di dalam kasih-Nya yang begitu besar kepada kita umatnya, 神对我们这样大的爱， Dia memberikan Kristus Yesus sebagai pengharapan dalam hidup kita. 他把基督赐给我们，作为我们最大的盼望。 Saya yakin sekali ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. 而我相信，在我们的生活中有很多的挑战，很多的患难。 Terlebih di masa 2 tahun terakhir ada banyak pergumulan yang diperhadapkan dalam hidup kita. 特别在这疫情的当中，有很多我们面对的挑战。 Ketika kita di tengah keluarga, 在我们家庭中， kita di tengah pekerjaan kita, 在我们公司里， bahkan di dalam segala aspek kehidupan kita. 甚至在我们其他的角度， Ada banyak pergumulan-pergumulan yang diperhadapkan dalam hidup kita. 我们有很多挣扎要面对。 Saya teringat dengan salah satu kisah dari teman saya. 我想起我朋友的一个故事， Mereka merupakan keluarga yang sangat takut Tuhan. 他们是一个很好的家庭， Tetapi tahun lalu mereka bangkrut. 但是上年呢，他们遭到破产， Usaha papanya hancur. 他父亲的事业倒大了， Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. 不停在那边。 Berapa bulan kemudian anaknya satu-satunya di PHK dari tempat pekerjaannya. 他唯一的孩子在公司上遭到辞职， Dengan penjelasan yang tidak jelas. 有个没有合法的理由， Tidak berhenti di situ. 不单停止在那边， Beberapa waktu terakhir yaitu awal tahun yang lalu. 甚至在年首的时候， Mereka sekeluarga terkena COVID-19. 他们全家人都感染到
新冠肺炎， Bertubi-tubi masalah terjadi dalam hidup mereka. 很多不好的事，一个一个领导他们， Mereka seakan kehilangan harapan dalam hidup mereka. 让他们在生活中失去了盼望。 Tetapi ada satu hal menarik yang saya temukan di dalam keluarga ini. 但是在这个家庭中，我发现有一个值得我们学习的事。 Ketika mereka ada di rumah sakit, saya video call mereka. 当他们在医院中，我跟他们对讲的时候， Di dalam keadaan papanya yang sudah sangat menderita, maksudnya sudah benar-benar tidak ada harapan saat itu. 当时他的父亲在一个没有盼望的情况下， Tetapi mamanya malah ngajak saya berdoa. 但是他的母亲约我一起祷告。 Dia mengajak saya berdoa karena dia mengatakan hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatannya melewati masa yang sulit. 他叫我跟他一起祷告，因为他相信当时只有神能够把他们带他们经过这些苦难。 Banyak orang di sekitarnya mengarahkan untuk melakukan A, B, C, dan Z. 他周围的人很多引导他做其他家业别事， Tetapi dia tidak tergiur karena dia tahu itu bertentangan dengan kebenaran. 但是他不受影响，他知道那不是照神的旨意。 Dan hanya satu kalimat yang ia katakan kepada saya. 有一句话他对我说， Ia hanya menggunakan lututnya untuk berdoa meminta pertolongan Tuhan. 他只靠他的膝盖跪下来， Karena 来 dia 寻求神， percaya hanya Tuhanlah yang dapat menolong, menuntun, dan mengarahkan kehidupan mereka. 因为他相信唯一能够指望的、能够依靠的，这是神。 Sehingga saat ini ketika saya melihat mereka sudah mulai belajar, memulai kehidupan yang baru. Dari nol. 后来我可以看到他们一步一步学习跟随神的路， Semua itu karena apa? 这些都是如何能够发生？ Karena mereka berharap kepada Tuhan Sang Penasehat Ajaib. 因为他们依靠的是一个奇妙的知识全能的神。 Sekali lagi Bapak Ibu, 我再次的跟弟兄姐妹们说， apapun yang menjadi pergumulan kita pada saat ini, 我们面对怎样的、如何的状况、如何的挣扎， betapa gelapnya jalan yang kita lalui pada saat ini, 我们要走多少黑暗的路， atau betapa buramnya masa depan yang tidak jelas pada saat ini. 有时候我们面对前面还不一定的事， Jangan sampai membuat kita kehilangan asa di dalam Tuhan. 我们不要失去我们的盼望， Mari kita terus memandang kepada Tuhan 让我们一次仰望我们的神， dan tidak jemu-jemu meminta pertolongan, arahan, dan tuntunan daripada Dia. 我们要一次不断的恳求他的协助、他的帮助。 Atau mungkin saat ini kita bergumul di dalam penguasa-penguasa dunia ini. 有时候我们现在要面对很多世界的掌管者， Di dalam kedagingan kita. 我们的肉体， Marilah kita menaruh pandangan kita kepadanya dan tidak jemu-jemu meminta arahan dan tuntunan daripada Tuhan. 让我们把我们的仰望依靠我们的神，不停的依靠他来帮助我们。 Tidak ada pribadi lain yang dapat menolong kita selain daripada Kristus Sang Penasehat Ajaib. 除了耶稣基督一个奇妙的执事，没有别人能够帮助我们。 Yang padanya ada roh Tuhan melekat. 在他身上有神的灵来坚持他， Dan dengan hikmat bijaksana daripada Tuhan, Dia akan menuntun kita, mengarahkan kita, dan menolong hidup kita. 有神的智慧和神的灵来帮他指导我们的路。 Terlebih untuk rekan-rekan yang akan dibaptis dan disidi pada hari ini. 特别是我们今天要领洗的弟兄姐妹们， Biarlah janji pengharapan ini juga sungguh-sungguh kita imani dalam hidup kita. 但愿这个盼望也能够我们作为我们领信的依靠， Menjadi pegangan kita di dalam kita menjalani hari-hari ke depan. 能够成为我们的依靠。 Ingat akan Kristus. 我们记得基督， Arahkan selalu hidupmu padanya dan jangan jemu-jemu meminta tuntunan serta pertolongan daripadanya. 我们要一直仰望他，不断的向他祈求。 Seberapa berat dunia menarik kita, bahkan seberapa sesak kehidupan yang kita alami pada saat ini. 不管世界如何的挑战我们，把我们眼里的神，
ingatlah dan berharaplah kepadanya. 我们要一直记得还有依靠我们的神。 Kristus Sang Penasehat Ajaib. 基督是奇妙的执事。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Minta dengan kasih, Musa boleh memimpin kita di dalam doa penutup. 请牧师带领我们的祷告。